kursi marrah. Fa iza faragha qara'a qul huwallahu ahad isnata asharata marrah wastaghfirullah isnatai asharata marrah yunada bihi yaumil qiyamah aina fulanu bani fulani la yaqum falyakhuzu sawabahu minallahi fa awwal ma yu'ta minas sawabi alfahullatin wa yutawwaju wa yuqalu lahu udkhil jannah wa yastakhbilu bilahu mi'ata alfi malakin ma'a kulli malakin hudiyata yashba'unahu hatta yazura ala alfi khasri min nurin yatala ula. Artinya barang siapa semayang hari Isnin 12 rakaat, padahal membaca ia pada tiap-tiap rakaat akan Fatihatul Kitab sekali dan ayat kursi sekali, maka apabila selesai ia maka membaca Qul huwallahu ahad 12 kali dan mengucap astaghfirullah 12 kali. Nescaya diseru dengan dia pada hari kiamat masa sipolan. Maka mana sipolan, maka hendaklah ia berdiri, maka hendaklah ia mengambil akan bulan itu daripada Allah Ta'ala. Maka pertama-tama yang dirikan akan dia daripada pahala itu iaitu 1000 pakaian dan dipakaikan akan dia mahkota dan dikatakan baginya masuk kamu akan syurga, berhadap akan menyantuni akan dia oleh 100,000 malaikat serta tiap-tiap malaikat hadiah padahal mengiringkan mereka itu akan dia hingga berkeliling mereka itu dengan dia atas 1000 mahligai dari nur yang cemerlang. Ini hari Selasa. Hari Selasa ya? Isnin. Hadis yang terdahulu sembahyang pada hari Isnin tu iaitu selepas naik matahari 2 rakaat baca Fatihah ayat kursi sekali, qul huwallahu ahad sekali, qul a'udzu bi rabbil falaq, qul a'udzu bi rabbin nas pun sekali-sekali. Ya. Lepas salam istighfar 10 kali, selawat atas Nabi 10 kali. Itu yang lepas. Hari Jumaat, hari Isnin, waktu dia lepas matahari naik agak segala. Kemudian sembahyang 2 rakaat dengan kaifiat-kaifiat tadi. Ini satu lagi kaifiat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
juga sembahyang pada hari Isnin. Ya, insya-Allah. Siapa sembahyang pada hari Isnin 12 rakaat. Yang ni 12 rakaat. Padahal membaca ia pada tiap-tiap rakaat Fatihah sekali. Lepas Fatihah baca ayat kursi sekali. Ya. Jadi makna kata 12 rakaat. Tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat lepas Fatihah baca ayat kursi. 2 rakaat, 1 salam. 12 rakaat. Ya. Kemudian apabila selesai 12 rakaat tu, selesai dia sembahyang 12 rakaat tu, baca qul huwallahu ahad 12 kali. Habis 12 rakaat, tiap rakaat ayat kursi lepas Fatihah. Habis 12 rakaat baca qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Ya. Lepas itu istighfar astaghfirullahalazim 12 kali. Mayang 12 rakaat dia tak tetapkan hari-hari apa waktu-waktu dia. Yang hadis semula tu dia sebut selepas matahari naik waktu duha. Yang ni tak sebut. Bila tak sebut bila-bila pun boleh kecuali waktu tahrim ya. Lepas subuh, lepas asar, matahari rembang. Yang ni semua tak boleh lah. Lain semua boleh. Sebanyak 12 rakaat hari Isnin. Tiap-tiap rakaat baca Fatihah, lepas Fatihah ayat kursi. Sekali-sekali. 12 rakaat baca surah yang sama, ayat kursi yang sama. Habis bagi salam, disuruh kita baca ayat kursi sebanyak, baca qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Qul huwallahu dulu, lepas tu istighfar 12 kali. Ya. Apa yang dapat? Nescaya diseru dengan dia pada hari kiamat nama si Fulan. Nama kita tu diseru pada hari kiamat. Nama kita dipanggil pada hari kiamat. Ketika itu maka hendaklah ia berdiri. Ketika itu bangkit berdiri. Bila nama kita dipanggil, kita pun berdirilah. Maka hendaklah ia mengambil akan pahalanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dijemput untuk menerima ganjaran pahala daripada Allah. Makna diberi dalam bentuk kitab. Yang dalamnya ditulis pahala. Dengan sebab makna kata buat ni sembahyang hari Isnin 12 rakaat. Baca ayat kursi. Lepas tu kita qul huwallahu ahad lepas sembahyang tu qul huwallahu ahad 12 kali. Dan makna kita kata istighfar pun 12 kali. Maka pertama-tama yang diberikan akan dia daripada pahalanya itu. Apa ganjaran pahala yang dia dapat? Iaitu 1000 pakaian, 1000 persalinan. Dianugerahkan kepada kita 1000. Dan dipakaikan akan dia mahkota. Dia pakaikan pakaian persalinan, dia pakai mahkota, semua orang nampak lah. Apa hebat sangat ni. Hari itu baru orang tahu, orang ni dilayan oleh Allah Ta'ala kerana sembahyang pada hari Isnin 12 rakaat. Itu kelebihan dia. Dan dikata baginya, masuk kamu akan syurga. Maka berhadap akan menyantuni akan dia oleh 100,000 malaikat. Jadi jemput masuk syurga dan dilayani, disambut oleh 100,000 malaikat. Begitu ramai malaikat
memuliakan orang yang semayang pada hari Isnin tadi ni. Serta tiap-tiap malaikat hadiah, membawa hadiah, padahal mengiringkan mereka itu akan dia hingga berkeliling mereka itu dengan dia atas 1000 mahligai daripada nur yang cemerlang. Malaikat layanlah, maknanya hebat. Nak ceritanya memang hebatlah anugerah daripada Allah Ta'ala mereka yang buat amal ni. Jadi kita buatlah. Kalau tak boleh, makna kita kata tiap-tiap hari Isnin, mungkin kita boleh buat seminggu sekali. Tak boleh buat seminggu sekali, mungkin boleh buat sebulan sekali atau setahun sekali. Jangan kita lepas peluang-peluang tentang kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW. Makna tiap hari itu ada hari-hari dia. Cuma kita ikut semak balik lah. Bila kita nak beramal, kita semak balik hari apa kita buat, macam mana kaifiat dia. Jadi kaifiat hari Senin ni ada dua lah. Ada dua. Ada 2 rakaat, ada 12 rakaat. Kita sibuk buat 2 rakaat. Kalau kita lapang pula, kita buat 12 rakaat. Dua-dua ni ada riwayat dia, ada dia punya apa, sanad dia ataupun ada sandaran dia. Adapun orang tak mau buat, dia salah, dia akan cari hujah. Hadis ni dhaif lah, kitab lain tak jumpa lah. Kita siqah dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia lebih awal daripada Imam Bukhari dan Muslim. Perawi-perawi hadis ni kemudian dia lebih awal lagi. Dia lebih dekat lagi dengan sahabat, lebih dekat dengan tabi'in, dengan sahabat. Dia lebih dekat dengan Nabi SAW daripada kita. Ataupun daripada ulama-ulama hadis. Dia lebih dekat. Jadi oleh itu kita siqah dengan Imam Ghazali. Jadi kita terima ajaran dia ni, kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan ada kelebihannya besok di akhirat. Satu lagi kita kena ingat, ulama sufi ni walaupun segi hujahnya mungkin kita tak boleh nak kata hadis ni sahih dan sebagainya. Tapi bagi mereka ahli sufi, bila mereka beramal, dia ada kesan. Setiap amalan-amalan dia ada kesan dia. Jadi mereka dengan terangnya mata hati mereka tu yang dianugerah oleh Allah Ta'ala, mereka beramal dengan amalan-amalan ni. Kita buatlah, insyaAllah mudah-mudahan. Itu hari Isnin. Ada orang kata kullu nafsin, dia kata an-nasu asbabun wa sababuna anil imani wal islam. Manusia ni banyak dia punya urusan dia. Urusan dia ramai banyak. Tapi urusan kami ni, kata ulama sufi, adalah tentang iman dan Islam. Kami nak menguatkan iman kami, nak menguatkan Islam kami. Jadi cara menguatkan iman dan Islam dengan banyakkan amal ibadat. Jadi kalau kita nak buat tak ada masalah, kita boleh amal. Sebab ada ulama Imam Ghazali, ulama yang muktabar di kalangan ulama mazhab kita Syafi'i yang muktabar. Jadi kalau mana dia punya tulisannya ni, makna kata dipertanggungjawabkan insya-Allah. Bahkan kitab yang kita baca ni, kitab yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Filbani, juga seorang ulama sufi yang hebat. Jadi dia bertanggungjawab di atas tulisan dia yang dia terjemah daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Satu lagi dan ketiga, semayang hari Selasa. Pada hari Selasa, sabda Nabi SAW, man salla yawma salasa 10 raka'atin. Dia kata, inda
iktisafin nahar fi hadisin akhar inda irtifa'in nahar yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa ayatal kursi marrah wa qul huwallahu ahad salasa marratin lam tuktab alaihi qati'ah ila sab'ina yauman fa in mata ila sab'ina yauman mata syahidan wa ghufira lahu zunubu sab'ina sanatin. Artinya barang siapa sembahyang pada hari Selasa 10 rakaat. Sembahyang sunat hari Selasa ni 10 rakaat. 2 rakaat 1 salam. 10 kan? Ya. 10 rakaat. Pada ketika setengah hari. Jadi satu hari itu ada 6 jam. Daripada matahari naik sampai matahari jatuh tu ada 6 jam. Mana separuh hari. Separuh hari mana kata bukan 6 jam, 12 jam. Kan? Pukul 7 sampai 7, 12 jam. Makna 6 jam. Kalau tapi jangan kita ambil waktu rembang. Waktu dia tu lebih kurang pukul 11 lah. Lebih kurang. Ataupun lepas zuhur. Itu setengah hari. Antara pukul 11 atau pukul 11 ataupun lepas zuhur. Lepas sembahyang zuhur. Itu makna setengah hari. Berapa rakaat? 10 rakaat. Tiap-tiap rakaat akan Fatihatul Kitab dan ayat kursi sekali. Tiap rakaat lepas Fatihah ayat kursi sekali. Qul huwallahu ahad 3 kali. Tu ya. Lepas Fatihah ayat kursi, lepas ayat kursi baca qul huwallahu ahad 3 kali. Tiap-tiap rakaat 10 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Apa dapat? Nescaya tiada disuratkan atasnya kejahatan. Yakni tiada disuratkan atasnya dosa. Hingga 70 hari. Mana 70 hari ni tak dicatatkan dosa. Dosa ni dosa kecil. Bukan tak tulis, bukan malaikat rehat lah tu. Kita buat dosa kecil, malaikat tak tulis. Tak. Maknanya dosa kita tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Dosa kecil terhapus dengan sebab amalan. Bukan yang ni satu je, banyak. Mungkin dosa kecil kita, dosa muka kita dihapuskan ketika kita basuh muka, ketika beruduk. Dosa kaki kita, dosa kecil, dosa kaki, berjalan tempat buat dosa kecil. Diampunkan dosa kaki itu dengan basuh kaki. Gitu juga sapu kepala, basuh tangan dan sebagainya. Maksud dia macam tu. Jadi begitulah makna kata dosa kecil itu terhapus. Dosa berapa hari? 70 hari. Tapi jaga pula. Jangan kita duk ingat aku tak apa buat dosa kecil ni tak apa. Pasal apa? Terhapus dengan sembahyang sunat hari Selasa. Itu kita dah memandang dosa tu kecil. Bila kita pandang dosa tu kecil, dia jadi besar. Macam tu pula. Dosa kecil boleh jadi besar. Pertama bila kita mengecilkan dosa tu. Kita mengecilkan dosa tu. Kita alah dosa kecil ya. Tengok aurat perempuan dosa kecil ya. Bila kita mengecilkan dosa tu jadi besar. Dosa kecil jadi besar bila kita buat cara konsisten. Kan? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kita buat. Selalu buat dosa kecil. Selalu pakai sebab pendek. Dia dah jadi dosa besar. Yang ketiga, bila dilakukan oleh orang yang ada pengikut.
Dia pemimpin, dia ulama. Ada pengikut, ada orang ikut dia. Dia buat dosa kecil, dah jadi dosa besar. Tu ingat. Jadi kita bukan nak kecil-kecilkan dosa. Maklumlah kita ni, kadang-kadang kita buat cara kita sedar atau kita tak sedar. InsyaAllah dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan sebab kita sembahyang hari Selasa 10 rakaat. Ayat kursi tiap-tiap rakaat. Qul huwallahu ahad 3 kali. Waktunya setengah hari. Tapi setengah hari itu yang tak masuk waktu rembang lah. Kan? Maknanya lebih kurang pukul 11 atau pukul 12. Sampai pukul 11, pukul 12 lebih kurang macam tu. Ataupun selepas waktu zuhur. Boleh. Itu cara buat dia. Ya, apa dapat? Yang kita dapat insya-Allah dosa kecil kita diampun oleh Allah Ta'ala. Dosa yang kita buat 70 hari. Maka jikalau mati ia hingga 70 hari. Dalam masa 70 hari itu kalau takdir dia mati. Apa jadi dia ni? Nescaya matinya mati syahid. Mati syahid ni syahid kecil lah. Jangan pula kita tak mandi dia. Kita tahu dia sembahyang hari Selasa dia mati. Oh tak payah mandi. Tak payah kapan. Pasal mati syahid. Dah pahala syahid. Mati itu mati syahid kecil. Macam juga orang mati kerana virus lah. Mati kerana sakit, virus, ta'un. Mati dia tu mati syahid. Tapi syahid itu syahid pahala lah. Kena mandi, kena kapan lah. Dan diampuni baginya akan dosanya 70 tahun. Dosa 70 tahun diampun oleh Allah. Ini peluang. Pada duduk saja, tapi mana? Buat ibadat lah banyak-banyak. Nak buat apa lagi? Buat ibadat bersungguh-sungguh. InsyaAllah kalau kita buat cara istiqamah, Allah campak kat kita ni rasa seronok dengan ibadat. Sayang pada ibadat. Kasih pada ibadat. Sehingga kita rasa masa kita tak cukup. Sebab kita penuh dengan ibadat. Lepas ni buat ni, lepas ni buat ni, lepas ni buat ni. Penuh ibadat. Hari-hari kita dengan ibadat. Sehingga Allah campak di hati kita ni seronok dengan ibadat. Kasih pada ibadat. Kasih pada ibadat tu jalan dekat nak mendapat kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak buat ibadat bersungguh-sungguh ni pula, dia perlu pada riyadhah, pada latihan, kepada kesungguhan, kepada mujahadah. InsyaAllah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan keempat, sembahyang pada hari Arba', hari Rabu, insyaAllah. Jadi hari ni ada Cina nak hantar ni. Dia nak hantar dedak. Dedak ni dia hantar dalam bentuk 25 kilo. Ringan sikit lah. Dia boleh masuk sampai ke kandang tu lah. Boleh masuk dalam terus. Masuk dalam terus tak apa. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba man yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barik. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghayruk. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqami. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah. Semua ada beras dah, beras cukup. Minyak semua ada kan? Gula semua ada. Ikan ada lagi? Ikan ada insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa lah. Dia dah mati pula tak makan. Ada
orang duk telefon daripada datang mesej. Dia berkata apa? Saya kata ada lagi berai. Pasal banyak lagi orang yang tak ada. Ni kalau kita ni ada, tak payahlah kita tomak. Kan? Ni pantau orang tanya, tarak, tak boleh macam tu. Kita ada, kita abang kita ada. Kan? Banyak daripada duk mesej. Kalau tak ada, tak cukup berai apa stok bagi tahu depa nak hantar. Jadi pada banyak lagi orang tu. Kan? Orang yang makan gaji, tak apalah gaji dia ada. Ni yang orang pergi ke laut. Di sana duk kek sawit lah. Orang yang duk teroi kita tak boleh nak keluar rumah. Mereka ni lagi perlu daripada kita. Jadi kita jangan sifat tomak. Kan? Jadi mana kata kita tak ada, kita abang ada. Kalau dia nak bagi juga tu tak apalah. Kan? Kita terimalah. Tapi jangan kita meminta-minta. Kan? Sedangkan kita ada. Kalau boleh amal macam sahabat jadi hebatlah. Sahabat tu ayuk siru Nabi Ampusin. Walau kan Nabi khasasah. Mereka mengutamakan sahabat walaupun dia puas tu susah. Itu Imam Ghazali sebut isar. Isar tu hebatlah. Itu yang paling tinggi sekali. Kita tak capai tahap tu, paling tidak kita tidak bersifat tamak lubah. Kita ada, kita abang ada. Allah alam. Takbir. Allah.